Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Pada minggu lalu, Perdana Menteri mengucapkan dalam satu program di mana kerajaan bersetuju untuk mengkaji semula skim gaji perkhidmatan awam dengan pembincangan awal mengenainya akan dibangkitkan pada mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu ini. Kerana syur penelitian semula skim gaji perkhidmatan awam ini dibuat selepas mempertimbangkan tiada kenaikan diberikan pada suatu jangka masa yang agak lama, dan pasukan yang akan meneliti isu ini akan memulakan kerja dan memberikan cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan skim gaji penjawat awam. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah sudah sampai masanya grade-grade ataupun skim gaji kekitangan awam ini dikaji semula dan diberi pertimbangan sewajarnya oleh pihak kerajaan, ataupun kerajaan dengan keadaan ekonomi yang terhad ini perlu melihat ke ruang kenaikan gaji kekitangan awam ini di kalangan grade-grade yang rendah dahulu, barulah dilaksanakan bagi grade yang lain pula. Jadi pelbagai isu diangkat oleh pemegang taruh termasuk QPEX, termasuk pihak MOF dan juga kementerian yang terlibat. Jadi untuk melihat perkara ini, yang berbahagia Datuk Dr. Musa Ali di talian sudah pun bersedia, pensyarah Pusat Inovasi dan Produktiviti Pentadbiran Awam PIPA Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum Datuk Dr. Musa Ali, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Dr. Musa atas masa yang diberikan. Jadi respon awal pihak PIPA dengan cadangan dan juga respon Perdana Menteri akan mengkaji secara serius mengkaji semula skim grade ataupun skim gaji perkhidmatan awam ini. Pada khidmat saya, ini satu tindakan yang responsif kepada keadaan semasa. Malah kalau kita lihat sejarah gaji perkhidmatan awam di Malaysia ini mempunyai satu sejarah yang panjang, ya. Di mana pada tahun 1976, kalau kita ingat, ialah kerajaan telah memperkenalkan waktu itu skim gaji kabinet JKK, ya. 10 tahun kemudian telah direview dan diperkenalkan gaji sistem saraan baru SSB, di mana pada ketika itu telah diperkenalkan beberapa elemen, termasuklah gaji metrik, dan juga kali pertamanya dalam perkhidmatan awam diperkenalkan pilihan prestasi. Pada tahun 2002 telah direview dan diperkenalkan skim baru, iaitu skim saraan Malaysia. Kalau sudah masih ingat, ialah kita pada ketika itu kekitangan awam dikendaki menduduki penilaian tahap kecekapan PTK untuk menilai kecekapan, dan ini merupakan satu pembaharuan yang sesuai kepada ketika itu. Dan 2023 kita masih menggunakan apa orang kata skim yang 21 tahun dulu dibentuk. Ya, jadi ini saya rasa satu bukan saja keadaan yang perlu, tapi timely untuk direview balik. Ya, di mana kita nak bermula pada pandangan Datuk Dr. Musa Ali melihat kerajaan begitu responsif, akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri untuk dibincangkan dan ditubuhkan jawatankuasa khusus untuk melihat skim ini. Di mana kita nak bermula? Pada saya, apabila kita sebut skim perkhidmatan, ia bukan saja melibatkan gaji. Memang ada kalau kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa berlaku positive correlation between gaji dengan motivation dan produktiviti. Tetapi soalnya, adakah motivasi itu atau produktiviti itu boleh dipertahankan dalam jangka panjang selepas gaji dipertingkatkan. Jadi sebab itu saya berpendapat perlu ada satu task force atau pasukan petugas yang terdiri daripada berbagai pakar untuk melihat bukan saja gaji sebagai elemen yang penting untuk dikaji dalam skim baru ini, tetapi juga elemen-elemen lain seperti penilaian prestasi, mekanisme pemantauan prestasi. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam perkhidmatan awam untuk memastikan gaji yang dibayar kepada kekitangan awam itu diberi balik atau diberikan kepada rakyat dalam bentuk mata yang tinggi sesuai dengan ekspektasi rakyat. Bagi pandangan Datuk Dr. Musa Ali, di mana kita nak memula? Adakah kajian kepada kenaikan gaji kekitangan awam ini boleh ditawarkan kepada semua grade ataupun kumpulan dalam skim, ataupun
kita boleh mulakan bagi grade-grade yang tertentu terlebih dahulu? Saya berpendapat ada dua isu di sini. Pertamanya kita nak pastikan jurang pendapatan antara kumpulan-kumpulan tertentu dalam pendapatan awam ini dapat dikurangkan. Malah pada masa sekarang kita lihat jurangnya agak tinggi, ya, Ya, terutama jurang. dalam pelaksana dengan kumpulan yang tertinggi. Jadi saya sendiri pernah terlibat dalam buat kajian. Itu saya rasa perlu diberi fokus untuk memastikan jurang pendapatan di antara kumpulan pelaksana dengan kumpulan pengusaha ini dapat dikurangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila skim nak dikaji semula, saya rasa skim-skim kita ini juga perlu direview. Terutamanya bila post-COVID ini, ada syarat skim, syarat pelantikan ataupun dia punya job description itu perlu disesuaikan dengan gaji dan juga dengan imbuhan. Kalau kita lihat dari sistem-sistem yang lepas, adakah sudah sampai masanya misalnya sistem PPK sejak 2002 itu dinilai semula dalam masa yang sama kita ada peluanglah petugas pasukan khas yang akan ditumbuhkan ini untuk melihat skim gaji ini, adakah cara penilaian juga perlu ditambah baik ataupun dilihat semula? Ya, apabila kita mengatakan bahawa kita kajian semula, bukanlah bermakna kita memperkenalkan sesuatu yang baru kesemuanya. Perlu ada satu usaha di kalangan task force nanti, pasukan petugas untuk melihat beberapa dimensi. Yang pertama ialah untuk pastikan skim-skim perkhidmatan yang barangkali tidak lagi sesuai, bukan sahaja yang diperkenalkan pada 2002 dalam sistem saraan Malaysia, tapi juga skim-skim sebelum ini. Umpamanya saya nak sebut sini pada 2002 iaitu dalam skim saraan Malaysia, kita memperkenalkan penilaian tahap pecapan. Pada ketika itu kita dimaklumkan bahawa ini merupakan satu usaha untuk meningkatkan kecekapan petani awam melalui peningkatan kompetensi dan juga pengukuran kompetensi. Yang keduanya, pada 2010, selepas lebih kurang 10 tahun penilaian tahap kecekapan dilaksanakan, ia telah dimansuhkan dan ini memberi satu impak kepada agensi yang melaksanakan. Jadi saya berpendapat pasukan pelaksana bukan sahaja perlu melihat atau merungkai sejarah gaji pendapatan awam itu supaya align dengan apa yang berlaku di persekitaran sekarang, tetapi juga melihat supaya kegiatan awam ini dapat dibekalkan dengan satu ekosistem yang dapat meningkatkan produktiviti yang apa disebut sebagai kalis masa depan. Menarik. Tentang bercakap tentang kalis masa depan dan juga situasi dengan kehidupan yang kos semakin tinggi tetapi gaji kita masih statik ini, sementara mendapat keputusan dan juga bagaimana kerajaan akan melaksanakan skim gaji baru kekitangan awam ini, adakah kerajaan juga wajar melihat skim-skim allowance khusus seperti KOLA, allowance perumahan, allowance seberang laut ataupun bekerja di luar daerah itu untuk memberikan sedikit nafas yang lega kepada kekitangan awam untuk menampung kehidupan seharian mereka? Ya, dalam perkhidmatan awam di Malaysia ini kita ada 3 komponen utama dari segi imbuhan. Yang pertama ialah gaji pokok, iaitu gaji asas, ya, yang ada disebut sebagai KGT, kenaikan gaji tahunan itu yang dibuat sekarang. Yang kedua ialah imbuhan tetap, seperti imbuhan tetap perumahan, imbuhan tetap perkhidmatan awam, itu yang elemen yang kedua. Elemen yang ketiga yang disebut iaitu komponen berubah, iaitu allowance. Yang ini biasanya digunakan oleh kerajaan pada hemat saya jangka pendek untuk menyelesaikan suatu isu. Umpamanya kita bercakap tentang peningkatan kos sara hidup di bandar-bandar. Pada satu waktu kerajaan telah memperkenalkan KOLA, iaitu cost of living assistant, ya. Jadi saraan hidup di bandar-bandar telah dipertingkatkan dan ini barangkali dapat membantu untuk sementara gaji pokok itu dipertingkatkan sesuai seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, supaya gaji pokok itu dipertingkat selaras dengan peningkatan kedudukan ekonomi negara. Itu dari sudut imbuhan. Nampaknya Datuk Dr. Musa Ali memberikan pandangan yang benar tentang itu. Bagaimana pula dari aspek
untuk membantu kenaikan gaji yang boleh memberikan satu gaji yang progresif. Kerana itu juga diberi cadangan oleh Kementerian Ekonomi bahawa kerajaan sedang memberikan penelitian dalam semua sektor sama ada peringkat swasta dan kerajaan. Adakah gaji progresif ini juga perlu dimasukkan dalam kajian ini? Ya, ini kemungkinan untuk skim-skim tertentu, skim-skim perkhidmatan tertentu. Kalau kita ingat 1990-an, berlaku banyak pengaliran pekerja-pekerja mahir ataupun berkemahiran tinggi di sektor awam pergi ke sektor swasta disebabkan tarikan gaji. Tetapi selepas kerajaan menyeimbangkan gaji jabatan awam, keadaan berlaku di sebaliknya. Sudah tentulah ini merupakan satu pendekatan untuk memastikan gaji itu diseimbangkan antara gaji pokok dengan juga elang-elang lain dan juga imbuhan lain yang diterima dari semasa ke semasa. Dari aspek itu juga kerajaan akan memberikan satu perhatian yang jelas bagaimana skim gaji kekitaan awam ini kerana ia menjadi tunggak pelaksana kepada dasar dan juga polisi negara. Tetapi kita sedia maklum juga hasil kerajaan tidak banyak sumbernya, hanya bergantung kepada komoditi seperti minyak dan gas, hasil komoditi kelapa sawit dan juga industri perkhidmatan. Jadi adakah juga pandangan Datuk Dr. Musa Ali melihat bahawa kantong kerajaan juga perlu diberi perhatian supaya dalam kita bergerak pantas untuk fasa recovery pemulihan COVID-19 ini, kerajaan perlu berhati-hati dalam menentukan dasar gaji baru ini? Ya, sebab itu saya setuju mengatakan bahawa peningkatan gaji yang perlu dibuat sekarang adalah di kumpulan pelaksana, ya, supaya jurang itu dapat dikurangkan dan kemudiannya ini akan membantu memulihkan ekonomi. Tetapi secara simple matematik, sekiranya gaji pusingan itu dipertingkatkan, maka injection ataupun suntikan gaji baru itu akan masuk ke dalam aliran kewangan negara. Misalnya apabila berlaku kenaikan gaji di kalangan awam, kita akan menggunakan untuk pembelanjaan di pelbagai sektor, termasuk di SME, termasuk di sektor-sektor perkhidmatan seperti hotel umpamanya, dan ini akan menyemarakkan dari segi pembangunan ekonomi dan saya rasa ianya akan menjadi satu putaran ekonomi yang positif sekiranya dapat diuruskan dengan baik, di mana akhirnya kerajaan akan dapat memungut cukai langsung dan cukai tidak langsung hasil daripada injection ataupun suntikan gaji dalam negara ini. Apabila kerajaan membuat keputusan mengkaji skim ini, adakah ia juga perlu selari dengan kenaikan ataupun hasil produktiviti kekitangan awam, Dr. Musa? Ya, secara teorinya, gaji memang ada kaitan dengan peningkatan motivasi. Bila motivasi meningkat, akan seterusnya memupuk peningkatan produktiviti. Tapi soal yang lebih perlu diberi perhatian pada hemat saya ialah bagaimana untuk memastikan motivasi atau produktiviti itu dapat disustain atau dipertingkatkan, bukan sahaja selepas peningkatan gaji tetapi selepas tempoh masa tertentu. Dan ini memerlukan satu ekosistem dalam perkhidmatan awam, termasuklah mengkaji bagaimana mekanisme pemantauan produktiviti, pengukuran produktiviti. Sebab mungkin yang kita guna sekarang ialah yang sistem yang 21 tahun lepas. Ini kalau saya nak umpamakan seperti kita menggunakan map lama, tapi kita memandu di kawasan yang tahun 2023. So kita memerlukan satu reform dalam sistem perkhidmatan awam untuk memastikan kita memberi atau menawarkan atau menyediakan ekosistem yang baik untuk penjawat-penjawat awam perform dalam kadar yang sepatutnya. Mungkin Doktor nak jelaskan dari sudut itu apa sepatutnya yang dilengkapkan kepada kekitaan awam? Adakah cara bekerja yang lebih moden, sistem-sistem
penggunaan IT, digitalisasi dan juga apa yang terkini di lapangan itu perlu juga dilengkapkan kepada kegiatan awam begitu? Ya, sebab kalau kita tengok dalam sejarah Perkhidmatan Awam di Malaysia ini, kita telah mempunyai pelbagai institusi untuk meningkatkan kompetensi penjawat awam. Cuma pada hemat saya, ia perlu dilihat balik supaya ada satu kerangka yang komprehensif, bukan sahaja jangka pendek, jangka panjang, untuk memastikan perkhidmatan awam dan penjawat awam ini memberi perkhidmatan yang baik. Ini umpamanya saya sebut tadi pasca COVID. Ya, COVID ini telah memberi satu kesan yang sangat besar dalam semua sektor kehidupan manusia, termasuk juga cara penyampaian perkhidmatan kepada rakyat oleh perkhidmatan awam. Jadi yang pertama, kita perlu melihat balik umpamanya syarat-syarat kemasukan ke perkhidmatan awam. Sebab kita masih menggunakan yang 21 tahun lepas. Ya. Mungkin ada satu dua yang direview. Yang keduanya soal bagaimana misalnya dalam tempoh PKP umpamanya, saya rasa sudah banyak inisiatif ataupun inovasi yang dibuat dalam Perkhidmatan Awam yang boleh diteruskan, dan ini merupakan satu fleksibiliti dalam Perkhidmatan Awam untuk menjamin kelangsungan inovasi dalam Perkhidmatan Awam, dan ini tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang kita terlalu menekankan kepada soal apa orang panggil governance yang dulu ya. Jadi saya harap ini akan dilihat, dan yang ketiga yang paling kritikal ialah bagaimana untuk memastikan gaji itu atau emolumen itu yang diberi menggunakan peruntukan kerajaan itu digunakan sewajarnya dan diberi kepada kumpulan-kumpulan yang sepatutnya diberi dan tepat pada waktunya. Akhir sekali mungkin Dr. Musa, siapa yang wajar dimasukkan dalam kumpulan task force untuk mengkaji skim ini? Saya berpendapat mungkin telah tentulah Jabatan Perkhidmatan Awam telah pun mempunyai senarai untuk dijemput, tetapi pada hemat saya perlu ada tokoh-tokoh peringkat nasional yang terlibat dalam pembangunan atau pengurusan sumber manusia daripada korporat umpamanya, juga mewakili kerajaan untuk melihat bagaimana alignment ataupun penjajaran itu dapat dibuat. Yang satu lagi saya suka syorkan ialah kita wajar juga melakukan tanda aras di negara-negara lain supaya skim yang bakal diberi itu juga mempunyai satu tanda aras antarabangsa yang sesuai dengan keadaan semasa dan tidak lagi berlegak dalam ruang lingkup negara saja, supaya kita ada satu benchmark yang dapat kita banggakan skim yang bakal dikeluarkan nanti. Jadi pada hemat saya mesti datang dari pelbagai kepakaran, latar belakang, sudah tentulah seperti yang disebut tadi, pekerja perlu dilibatkan dalam konteks ini, probably QPEC perlu diberi ruang untuk terlibat dalam pengembalan skim baru ini. Dari sudut kompetensi, jumlah kekitangan awam kita besar, tapi dari sudut kecakapannya seringkali diperdebatkan, dan dari sudut peruntukan yang besar diperuntukkan saban tahun oleh pihak kerajaan untuk membayar emolumen, pencen dan sebagainya. Tetapi mungkin dalam kajian ini perlu juga mengambil kira perkara ini. Teruskan. Ya, ini merupakan isu yang kerap kali diketengahkan di media massa tentang jumlah kekitangan awam. Tapi pengalaman saya pernah berkhidmat di luar negara, di satu negara dalam perkhidmatan awam, negara berkenaan, kadang-kadang bagaimana kita define perkhidmatan awam itu sendiri. Kita ada state government, kita ada local government, dan kita total sekali, kesemua sekali. Ya. Cumanya ia satu isu yang perlu dilihat bukan sahaja daripada jumlah, tapi juga kualiti penjawat awam itu sendiri. Dan dalam hal inilah saya syorkan ada dua benda yang perlu dibuat. Satu ialah di peringkat department perlu ada satu dipanggil business process review atau business process re-engineering perlu berlaku untuk melihat bilangan yang kaki tangan itu sebenarnya memenuhi tuntutan atau keperluan mengikut yang semasa. Yang keduanya, bagaimana proses-proses digitalisasi itu dapat membantu kekitangan awam. Ya, jadi betul soal kekitangan ini perlu dilihat, tapi saya rasa jumlah
kekitangan awam yang ada di Malaysia sekarang tidaklah melampaui bilangan, dan mungkin ini juga dapat dilihat secara secara saksama oleh task force nanti, di samping untuk melihat isu-isu lain dalam mengubah satu skim yang baru, yang komprehensif dan dinamik. Akhir sekali mungkin Doktor nak respon Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli ada membuat kenyataan bahawa kerajaan berkeyakinan mampu untuk memberikan kenaikan gaji kepada kekitangan awam setiap tahun sebelum skim baru yang akan dikaji oleh pasukan task force ini untuk memastikan ia boleh dipenuhi dengan kadar yang segera dan juga dalam masa yang sama ia boleh memberi satu kelegaan kepada kekitangan awam itu sendiri. Ya, ia bergantung pada hemat saya pada kedudukan kewangan ekonomi negara. Sekiranya negara mempunyai kewangan yang stabil, sudah tentulah apa yang disebut oleh YB Rafizi jadi akan dapat diterjemahkan. Cumanya kita kena ingat, apabila kita tingkatkan gaji pengantin awam ni, maksud saya yang tetap dan berpencen ini, secara langsung akan juga memberi kesan kepada tabung amanah pencen. Ini juga satu beban yang perlu dilihat dalam jangka panjang, bagaimana kerajaan dapat menguruskannya dan tidak membebankan dalam jangka masa panjang. Terima kasih Datuk Dr. Musa Ali, Pengarah Pusat Inovasi dan Produktiviti Pentadbiran Awam PIPA Universiti Sains Malaysia atas pandangan yang diberikan berkaitan dengan cadangan kerajaan untuk mengkaji skim gaji kekitangan awam. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.